Wala quwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Katanya pengarang, faedah yang kelima. Faedah yang kelima. Faedah yang kelima daripada faedah berkahwin. Pok kita tak ada faedah pun nak nyugup kahwin. Ya tak ada faedah pun. Kalulah satu faedah saja pun tak apa, tak syarat ada 5. Mungkin nak menikah lajak ni, maka manusia lebih suka kepada sesuatu benda. Yang penting nafsu dia nak benda tu. Ada faedah, tak ada faedah pun dia suka buat. Bahkan kalau ada mudarat pun dia suka. Yang penting nafsu dia suka. Apatah lagi kalau benda itu ada faedah, seperti berkahwin. Seperti berkahwin. Maka lebih-lebih lagi lah nafsu dia nak benda tu. Maka di dalam benda yang benda nafsu nak dan ada faedah adalah perkahwinan. Maka sebab itulah Islam mengambil berat mengenai perkahwinan. Dalam kitab fiqh, suku dalam perbahasan beratus ribu masalah fiqh, suku masalah tu masalah perkahwinan. Gapo dia faedah kelima dapat melawan hawa nafsu. Apa maksud lawan hawa nafsu? Tidak ke perkahwinan itu mengikut hawa nafsu? Apa lawan hawa nafsu pula? Yakni melawan hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang tidak dengar kata Tuhan kepada hawa nafsu yang menurut perintah Tuhan. Bukan kata melawan hawa nafsu dia, nak nikah ni lawan hawa nafsu dak. Tak ada nafsu dak, semua nafsu, tetapi nafsu yang mengikut perintah Allah hak tu molek. Dia kata apa dengan sebab perkahwinan seorang itu dapat melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu apa? Ikut nafsu, melawan hawa nafsu jahat tak dengar kata. Dan memeranginya dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi isterinya. Hak gapo dia kena jaga. Bagian ni nafsu tak si belakang ni. Tetapi kita dapat lawan hawa nafsu. Maka dengan lawan hawa nafsu ini, nafsu tak dengar kata, nafsu gapo, nafsu tak peduli ke orang, nafsu goni. Maka antaranya apabila kita berkahwin, kita kena mikir mengenai nafkah. Maka nafkah ni apabila sebelum berkahwin tidak wajib fikir. Tetapi apabila lepas berkahwin, kena fikir lagu mana nak beri nafkah. Kita malah kerja, kita duduk sore ikut kita lah. Nak makan, tak saya makan. Tapi apabila kita berkahwin, kena fikir mengenai benda tu. Bersabar atas kelakuan isterinya yang tidak secocok, muafakat dengan dia. Kita kena sabarlah. Kalau kita duduk sore ikut kita, nak mandi, tak saya mandi. Tapi apabila berkahwin, bini kita kata mandi, bebang supaya kambing. Bau supaya neruk kambing. Kambing neruk. Tahu tak kambing neruk? Neruk ni adalah sejenis bau yang keluar daripada kambing apabila kena air hujan. Oh, kambing kalau kena air hujan ke. Pakaian yang tak pernah basuh perlu kena air. Bau ya Rabbi. Ni panggil neruk. Kita tak nikah tak apalah. Moga kita duduk sorang. Bau supaya kambing pun tak apa.
Tetapi apabila berkahwin, bini kita kata, hamba tak suka bau macam kambing lagu ni, nak duduk dengan saya. Biar bau wangi kat kita. Kita pun lawan. Ada hak kita suka, bini kita tak suka. Ada hak kita tak suka, bini kita suka. Maka kena sabarlah. Sabar. Sebab apa? Sebab kita sekarang duduk dua orang. Sebagaimana kita nak suruh dia ikut kita, kita pun kena ikut dia juga jaga-jaga. Dua manusia nak menjadi satu sangat payah. Kecuali orang yang betul-betul nak Allah Ta'ala. Isteri kita nak Allah, kita pun nak Allah. Sama-sama tuju Allah. Tak apalah, pakaian uduh-uduh sikit pun tak apalah. Hak penting Allah. Makan pun Allah. Allah Ta'ala belakang. Makan sikit-sikit pun tak apalah. Tetapi kalau bini kita punya ada juga, bukan tasawuf bini kita. Ya ada minat dia. Maka kena layan, kena sabar. Maka menanggung kesusahan daripada isteri itu. Bini kita sakit, bini kita begini, bini kita gapo, maka tanggung kepayahan. Dan berusaha dalam membaikinya dan menunjukkannya kepada jalan agama Allah dan syariat Muhammadiyah. Kadang-kadang sebelum nak nikah kata saya nak berubah ambillah saya rela kecek manis oleh orang tino Apabila menikah dengan kita tak si nak berubah pun. Perangai tetap lagu tu juga. Kita suruh tutup aurat, kita suruh gapo tak si dah pula. Awak kan janji nak berubah. Saya janji ya. Tak semestinya buat berat lagu tu. Awak nipu saya tak nipu berat. Lepas tu apabila kita ayat lagu ni, dia ayat lagu ni. Berat. Orang tino ni jangan pegang sangat perkataan dia. Tetapi orang jantan ni bila-bila dia tahu orang tino tak boleh pegang juga. Perangai orang jantan jenis gila kot tino. Masa nak nikah tak nampak apa, duk nampak kot tino tu. Maka tino tu nipu pun tak apalah. Moga kita nak ke dia masa tu duk tengah gila dia panggil. Hak tino tu tak apa nak lipat orang tino tu lipat orang tino dia tak usah nasihat dan nak kepada orang tino ni dia tak dengar kata apa dah. Serta bersungguh-sungguh dalam mengusahakan rezeki yang halal kerana memberi pembelanjaan kepadanya dan mendidik segala anaknya. Sabarlah. Kena cari duit untuk beri makan sebab sebelum pada nikah tu tanggungjawab kita lepas pada nikah. Sama ada isteri kita dengar kata, isteri kita lawan kita tu salah dia. Jangan sebab dengan salah dia kita pula buat kesilapan. Badi nak tuntut hak, badi nak berlawan. Tak apa awak tak taat saya tak siwi makan kat awak. Jadi dok balah lagu tu jadi masalah juga. Jadi kena sabarlah, kena cari harta halal beri makan kepada anak isteri kita. Maka kalau kita manda haram, kita ni khianat kepada isteri kita. Maka isteri jadi jahat, anak-anak jadi jahat, makan benda yang haram. Tuan nampak kaya tapi hasil duitnya daripada benda haram. Maka anak dia jadi tak taat kepada dia, anak dia lawan dia. Isteri pun jadi tak dengar kata, ibadat payah nak buat gani pun payah sebab asal daripada benda haram. Tak boleh benda haram ni sama ada kita tak boleh makan, anak bini kita pun tak boleh makan. Jangan kat orang benda haram. Memanglah saya tak boleh makan tapi saya kat awak lah saya belanja. Saya tak makan benda ni lagu ni, pitih riba ni. Kita belanja gu kita, nasi ayam daripada duit riba. Haram, jangan nak makan lagu tu nyanyo kat orang. Pitih haram, jangan Maka sekalian itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Kita pun sabar dengan kerenuh isteri. Sabar cari rezeki, sabarlah lagu ni. Benda ni melawan hawa nafsu kita berlaku. Maka bolehlah pahala yang besar. Kerana pekerjaan yang demikian memelihara dan memerintah riayah wa wilayah tu, maka kelebihan keduanya itu amat banyak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu
min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Rawahul Tabrani wal Baihaqi min hadis Ibni Abbasin. Maksudnya sehari daripada wali yang adil, yakni iaitu pemerintah yang adil, terlebih baik daripada berbuat ibadat 70 tahun. Satu hari kita memegang amanah jadi pemerintah. Kita jadi cara ke orang. Sama ada kita jadi suami, kena cara isteri. Sehari saja kita diberi amanah. Ataupun kita jadi khidmat. Kita pegang jawatan. Kita khidmat kepada saing kita. Sama ada serendah-rendah jawatan sehingga setinggi-tinggi jawatan. Sehari saja kita khidmat. Lebih daripada ibadat 70 tahun. Duk pondok kita jadi ketua pelajar. Di pondok kita khidmat dalam unit bahagian sepak orang. Sepak orang kerja. Wak salah sepak je. Maka kita pergi sehari ya tugas. Memang berat tugas sepak orang. Sudah ngepek ke orang. Memang berat siapa dia nak pergi. Tiba-tiba duk ngepek ke orang. Duk cara ke orang. Kita banyak benda lagi. Nak baca kitab lagi. Nak lipat lagi. Nak gapo. Banyak benda. Tiba-tiba diberi jawatan. Maka pahala dia sehari saja pergi. Tak kira setahun lagi. Pergi sehari dapat pahala ibadat 70 tahun. Pahala mana pemerintah yang adil? 5 tahun sekali ko. Pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, orang-orang besar ni, cara kok go ni, cara kok go tu. Dia buat kerja molek lah. Maka sehari saja dia pergi jawatan 70 tahun ibadat. Itu kalau dia adil lah. Kalau dia lipat kan. Malah nak ayat cerita, takut berat lajuk. Jadi kalau dia ada, pahala banyak. Hak tu, orang pergi jawatan, kalau orang jadi khalifah, jadi orang paling besar sekali dalam Malaysia, maka dia ada, dia bagus sungguh. Jawatan dia guna untuk membantu kebaikan rakyat, untuk kemudahan rakyat, untuk gapo. Sehari ibadat dia, sehari saja dia pergi. Semua ibadat rakyat dia naik ke dia belakang. Orang boleh puasa di Malaysia dapat pahala ke dia. Orang boleh ngajar, semua boleh pahala ke dia. Sebab dia jaga molek negara ni, maka setiap hari pahala orang duk buat zikir, orang duduk mengatik, orang duk buat kebajikan, semua boleh ke dia. Hak tu kalau jadi pemimpin, kalau jadi nabi, tak tahu. Siapa keluar ni pahala? Kita duk ni, kita duk buat live, duk buat gapo. Orang duk goni, orang duk tengok. Semua pahala naik ke Nabi Muhammad belakang. Tak tahu cuma mana. Bukan sehari pergi tu. Kau 2 hari lah. Nabi Muhammad 2 hari ya saya patut tak jadi Nabi dah. Bukan ajaran sesat ni. Saya letak jawatan jadi Nabi dah. Maka pahala boleh ke dia. Tapi ada orang tak kuat. Dia tak boleh pergi jawatan. Nikah nak. Nikah ni jadi suami ni jawatan. Pahala besar tapi ada ujian sikit. Sebab apa? Sebab tanggungjawab tu ada. Ada orang nikah nak tapi tak siap tanggungjawab. Pelik. Suami tu sendiri jawatan tu sebenar. Bukan hiburan tu. Jawatan ni bukan kata suami ni adalah satu hiburan. Satu permainan. Dah. Ni amanah Tuhan. Sebab tu kata sehari menjadi pemimpin walin adilin wali, bukan jadi wali bukan lagi wali ni maknanya pemerintah. Jadi orang yang menguasai orang pahala banyak tu. Sebab apa? Sebab tak ramai orang. Wali pun tak sih pergi kuasa. Tanya wali nak jadi Perdana Menteri, tak sih. Perdana Menteri, berat kerja dia, banyak kena ngorang lah, orang mari minta rasuah. Kita nak jadi baik pun tak boleh, orang ni orang jahat mari nak tembak kita, orang gol ni payah. Kena layan orang ni. Payah nak jadi pemimpin. Baik amu jadi wali. Wali mudah lagi daripada nak jadi pemimpin. Wali duk sengih. Tak cara kat orang. Boleh jadi wali. Rupanya pemimpin besar lagi. Sebab itulah orang zaman dulu boleh menghimpun ke kewalian dan kepimpinan. Tengok Sayyidina Abu Bakar. Dia lagi wali. Dia lagi ketua pemimpin. Sayyidina Umar sanggup lagi. Wali lagi, pemimpin lagi. Sayyidina Osman, wali lagi, pemimpin lagi. Belai-belai Kubai pun dia sabar juga jadi pemimpin.
Sayyidina Ali, wali lagi, pemimpin lagi. Sayyidina Hasan, wali lagi, pemimpin lagi. Lepas pada tu, hok adik-adik. Lah ni apabila masa berlalu, maka dipisahkan di antara kepimpinan dengan wali. Hamba pergi wali ya, pemimpin hamba tak urut. Ada orang pergi pemimpin nak, tapi tak boleh sosial jadi wali. Pisah di antara dua tu. Yang main dulu hebat sungguh. Pemimpin tu wali mujtahid dah. Sebab tu dalam kitab fiqh kata syarat nak melantik jadi khalifah orang Islam ni mesti wali mujtahid. Mesti wali imam mujtahid, alim, berok. Apalah. Lah ni pemimpin lain, wali lain. Keduanya patut digabung ke dalam satu orang. Tak boleh. Kerana manusia hak belakang-belakang ni tak kuat supaya orang dulu. Maka dua benda tu, sebab tu Nabi kata dua benda kalau rosak maka rosaklah negara. Pertama, ulama. Wali lah, orang alim ke apa. Maka kalau ulama bahasa jenis kaki TikTok, ulama gila soho, ulama minat nak soho, nak suruh dia pergi mana orang kenal belaka gila ke soho. Bukan orang alim pun ada tu ngajar kursi qadar. Orang panggil murabbi, orang panggil murabba, orang panggil macam-macam lah. Macam-macam jenis nama. Biasa gila ke nama. Royak cerita pelik-pelik. Royak kata dia ni wali. Royak kata begini. Cerita tipu kohong belaka. Nak suruh masyarakat nampak dia tu hebat. Karut belakang. Pemimpin pula. Nabi kata keduanya benda yang merosakkan negara adalah kepimpinan. Kalau pemimpin jahat, punuh juga negara. Kalau pemimpin baik tapi ulama dia jahat juga, rosak juga. Dia bejok sendiri. Ulama dia kaki mengampu, kaki jawatan, kaki gapo. Daripada sebawah-bawah ulama, semua gila jawatan, semua gila pitih, semua gila pakak, semua gila soho, semua gila YouTube, semua gila belaka. Maka jangan duk tengok pemimpin hok atas, hok alik bawah tu gila dah gak. Maka orang bawah nak atas naik daripada orang bawah. Maka pilih juga siapa tu. Nak cari ulama hok betul-betul ikhlas payah. Kadang-kadang ulama hok nusuk pun tak ikhlas juga. Hok soho tu sedok kira lah. Hok nusuk, hok duduk pondok senyak. Tak ikhlas juga koya kalau hamba ada welfare pun deh. Koya lah kau tu juga. Maka hok nusuk pun berat juga. Pemimpin lagi-lagi lah. Memang. Jadi payah. Lah ni terpecahnya lepas pada khalifah Pak, maka terpecah. Tak ada orang boleh sanggup. Pemimpin ulama, wali-wali lah sekarang. Saya pergi pemimpin saja. Maka jadilah tu. Maka paling kurang pemimpin adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kiwamah dipanggil, qawwamun, yang menguruskan segala urusan perempuan. Maka pemimpin kita laki-laki jangan galik duk buah, jangan galik duk mengoyak. Serendah-rendah jawatan lagu tu kita tengok di Malaysia suami tak pakai juga. Tak suruh beceh hak benda tinggi. Hak benda suami, tugas suami pun pening tu. Ni nak ayat kelebihan dia. Kalau kita boleh jadi suami yang baik, berarti pemimpin dah tu, pemimpin negara kita. Negara kita apa dia? Perdana Menteri dia adalah isteri kita. Rakyat-rakyat dia, anak-anak kita jadi menteri luar, menteri dalam, menteri pokoknya, menteri buah, ada belaka dah anak-anak kita. Maka pahala banyak? Ya, pahala banyak. Jadi kita tak suruh tengok jawatan besar, jawatan kecil pun kita tak boleh selesai dah. Tak suruh ngepek kat orang lah. Ni kita duduk kedai kopi, duduk ngepek orang ni, berok. Kita, anak kita, fardu ain pun tak ajar. Tutup aurat pun duk. Tiba-tiba duk syarah benda besar. Berarti tak sedar diri. Maka orang yang menanggung kesusahan ahli dan anak itu menempati kesusahan di dalam pergi berperang pada jalan Allah. Seperti kita pergi perang pada jalan Tuhan, seperti jihad sabilillah. Iaitu pahala menanggung kesusahan ahli itu menempati seperti pahala kesusahan perang di jalan Allah. Lagi pahala kerana membelanjakan kepada isteri dan anaknya itu
terlebih besar daripada pahala belanja di dalam perang sabit. Duit kita habiskan untuk orang perang jihad. Jihad betul, bukan jihad qasir ni. Oh jihad takbir Allahu Akbar ni, jihad qasir ni letuk negara ni, kita tembak negara Islam sendiri. Orang Syria, popok dia sendiri. Lepas tu orang Iraq, popok dia sendiri, letuk negara dia. Oh, jadi pening kepala. Orang Islam sendiri pula bangun nak melawan orang Islam juga. Bukan lawan orang kafir. Kalau lawan orang kafir tak apa. Tapi dia rasa benda tu perang jihad. Tu salah dah. Hak ni perang jihad hak betul. Hak kena dengan syariat. Kita waktu ambil pitih, belanja ke duit. Hak tu pun nak lawan dengan pitih hak kita belanja untuk isteri dan anak-anak kita lebih besar lagi. Nabi kata 1 dirham yang kamu beri kepada gini-gini. 1 dirham yang kamu beri kepada sekian-sekian. 1 dirham yang kamu beri kepada isteri dan anak kamu lebih afdal daripada semua tu. Tapi kita tak terasa deh. Duk belanja basket robing kau ke dia. Kita nampak macam biasa. Sebab apa? Sebab belanja kepada isteri dan anak-anak ni sedekah yang boleh kata paling ikhlas. Kita tak akan rasa benda tu pengorbanan. Sebab muka bini kita kena belanja lah. Cakap dia lapar. Jadi kita pada pahala sedekah tu. Pahala sedekah tak terasa. Mana kalau jihad, dah kita kita rasa Oh aku mu tak kakak apa, takbir saja. 4 riyal pun tak kak. Jadi terasa. Pembelanja pengorbanan tu terasa. Mana kalau anak isteri tak terasa. Muka anak kita. Tu kelebihan dia. Sedangkan pahala dia lebih daripada. Dan dina yang engkau belanja ke dalam merdeka ke hamba sahaya, dan dina yang engkau sedekah ke kepada fakir miskin. Tengok. Mau beli seorang hamba harga 500,000. Hamba ni boleh buat belaka. Nak suruh buat gapo dia jadi atromeng pun boleh. 500,000 jual. Kita beli, kita bebas ke dia. Kita sedekah kepada fakir miskin. Beri kepada orang mengaji pondok tak ada pitih. Beri kepada orang miskin, orang tak ada kerja, orang susah, orang sakit, orang gapo kerana tak ada kerja. Beratus-ratus ribu pun berbanding dengan dina yang engkau belanja kepada ahli keluargamu, anak isteri itu. Maka yang terlebih besar pahalanya ialah dina yang engkau belanja kepada ahli keluargamu. Tetapi sekalipun lagu tu afdal, jangan tak sedekah pula. Apa awak tak sedekah kat orang? Tak afdal. Afdal hamba duk belanja anak bini hamba. Sebab tu hamba kedekut. Hamba mana wi kat orang? Hamba wi kat hamba sendiri. Oh, wi kat hamba sendiri. Moga hamba pun ahli keluarga juga. Tubuh hamba ni ahli hamba juga. Sedekah kat tangan hamba, sedekah kat mulut hamba, sedekah kat hobi hamba. Tapi kat orang tak ajing waktu tubik. Semua kemewahan dibelanja kepada anak isteri. Tak boleh jugalah lagu tu nyoh. Sekalipun afdal pahala tu banyak, tetapi kena ada sedekah kat luar juga. Nabi tahu tak kelebihan ni? Tahu. Tapi Nabi sedekah kepada ahli keluarga dia saja? Tak. Sedekah juga ke orang lain. Ada orang buat lasik. Baik hamba beri kepada keluarga hamba. Betul. Dari sudut afdal. Tapi dari sudut sosial, dari sudut hubungan, muamalah kita dengan makhluk, tain kita mati. Tain gapo minta tolong orang pula. Duk pitih duk salur kepada anak bini ya. Mewah ke anak, mewah ke isteri. Mewah ke kehidupan kita. Memang ada pahala benda lagu tu. Tetapi kena sedekah juga kat orang. Dan hadis ini telah disebutkan oleh Al-Arif Billah Sayyidina Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Imamul Haddad. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka insyaallahu lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atika, muttafaqun alaih. Maksudnya sesungguhnya engkau, jika Allah menghendaki, tiada sesuatu yang engkau belanjakan melainkan engkau mendapat pahala. Tuhan akan balas semua apa yang kita buat. Balas dengan pahala. Gapo dia Rasulullah Allah Ta'ala balas belaka? Ya.
Sehingga ke suap makanan yang engkau akak ke mulut isterimu. Mu belanja roti canai, mu belanja apa dia ya berahi. Popcorn ko, apa dia berahi lagi. Kita royak lah muda orang nak pergi kita. Bingsu ko, Baskering robing ko, akak ke mulut isterimu kita belanja makan ko di mana-mana tempat suhu apa nama rima tak uti dah. Makan gajuh ko, makan rima ko. Engkau itu pun turut diberi pahala. Jangan duk rasa kita duk sedekah kat bini kita. Kita duk gembira ke isteri kita dengan hobi-hobi dia, minat dia. Mungkin boleh pahala berlaku. Jangan duk bimbang. Dan telah berkata Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu anhu ketika ia bersama sahabatnya di dalam perang di jalan Allah Ta'ala. Abdullah ibn Mubarak ni suhu dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni belajar ilmu akhlak. Ilmu akhlak tu paling besar sekali dalam ilmu tasawuf. Lah ni ilmu tasawuf tukar dah, bukan jadi ilmu akhlak, jadi ilmu pakaian. Pakai style lagu ni panggil tasawuf. Pakai serba lagu ni hak ni tasawuf. Kadang-kadang sama-sama tasawuf baloh kih pakaian. Oh, tak tasawuf demo. Pakaian lagu ni baru tasawuf. Tarekat ni tak suka kepada tarekat ni. Ahli sufi ni tak suka sebab tak jadi bawa ke dia baca tak jadi. Hak ni baloh ngak ni akhir sekali lupa. Asal usul tasawuf ni akhlak. Katanya Sidi Rahimuddin kata, sekarang ahli-ahli sufi duduk sibuk dengan benda aksesori. Tidak sibuk dengan benda asasi di dalam ilmu tasawuf. Gapo dia ilmu asasi, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, hak tu nombor satu tu. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi Muhammad, akhlak kita dengan masyarakat, hak tu hak penting. Buat apa duk kaluk dengan aksesori, cara berzikir, duk hanyut kau tu, duk hinggup kau ni. Maka kalau kita duk sibuk dengan aksesori, kau besarlah lubang-lubang untuk Wahabi nak marah kita. Tapi kalau kita duk sibuk dengan akhlak, tasawuf sebenarnya akhlak, tiba-tiba duk sibuk dengan cara pakaian, cara bawa ke, cara goni, cara berkecek, cara buah buat kita ni enggak. Janganlah orang sufi ni buah sedap pada Wahabi buah lagi. Maka buah lagu tu benda hak tak ada faedah sangat katanya dia. Benda-benda ni jadi masalah pula. Jadi orang Wahabi buat alasan pula tasawuf tu salah kerana aksesori banyak daripada asasi. Kita beli kereta, bukan mainlah bubuh spoiler, bubuh goni, bubuh cermin, enjin tak beli. Kuguano lagu mana nak gerak. Kereta tu comel dah aksesori. Tak cakap start tu gak kawin 4 minggu dah start. Tengok buka enjin tak ada. Comel dah. Ni gila lagu ni. Maka kalau beli kereta enjin tu penting. Biarlah cermin tak ada lah mana bumbung pecah penggal pintu pun tak ada tapi start tu lem. Gia satu tu pas Mekah dah. Oh puas hati kereta lagu ni. Maka lah ni kita akhlak tu penting. Orang sufi ni. Jangan duk cara sangat kepada benda-benda aksesori. Ni duduk benar aksesori cara pakai serban pun. Serban tak jadi ni serban ambo ganas sekali. Gila kok serban. Ada orang jumpa dengan seorang habaib nak ambil serban dia. Serban ijazah serban lah macam-macam. Katanya dia mu mari jauh-jauh mu nak mari ni sekeping mu nak ambil kain sekeping ni Kain selah, kain buruk ni mu nak ambil. Akhlak mu tak siap ambil. Mu gila ke serban kau gapo dia mu gila ke kain ni Daripada jauh-jauh mu nak mari serban nak ambil kain ni Akhlak kau ilmu tak siap ambil. Allah beratnya lamu. Mu gila kau gapo dia. Tapi baik tak kata itulah. Cuma dia kata mu nak mari jauh-jauh mu nak ambil kain ni ujung serban ni Akhlak kau gapo dia dalam ilmu tasawuf tak siap ambil. Surah samata-mata. Tak ada sarirah. Surah, sirah, sarirah katanya orang tabligh dah. Surah gambaran. Kalau surah saja tak boleh. Lah ni nampak kepada surah saja. Gaya jangan duduk tu gerung dah. Cara jalan tu tasawuf molek jalan slow. Sarirah dalam hati tak ada, tak ada. Sirah ikut sirah Nabi. Maka jadi masalah, jadi peluang kepada Wahabi nak serai tasawuf. Sebab itulah setengah-setengah ulama mentakrih ke tasawuf itu adalah akhlak.
Kalau orang ngajar mu akhlak tu jalan tasawuf. Akhlak dengan Allah, belajar ikhlas, belajar tawakal, belajar sayang, belajar rindu, belajar redha, belajar dengan Tuhan. Nah, belajar ikhlas dengan Tuhan. Hak ni tak say amal. Duduk pakai jubuh, pakai serban, pakai apa. Gila kok serban, nah. Oh, demo kalau bukan lagu ni tak suruh pakai serban ambo. Oh, macam-macam manusia ada. Maka Abdullah Ibn Mubarak ni suhu dengan orang sufi. Bela-bela tasawuf dia pun pergi jihad. Lah ni orang tasawuf duk senyap, tak segi pergi, tak boleh. Kalau dia betul ikhlas dengan Tuhan, kalau dia betul jujur dengan Allah, apa sahaja benda yang menaik ke Allah dan Nabi Muhammad dia akan masuk join juga. Tapi hak betul lah. Kalau perjuangan hak sesat tak payah ikut. Perjuangan sesat orang tak tahu alik iling alik jatuh ni tak usah ikut. Orang sufi tak ikut. Apa sufi tak ikut? Katanya sesek orang hak minat kepada kuasa. Ni dia kata orang sufi tak minat kuasa lah. Hak salah orang nak ikut lagu mana? Kalau betul, kalau Imam Mahdi mari, apa hati yang mau ikut ni? Lipat belako-lako. Maka Abdullah Ibn Mubarak ni pergi perang. Satu kali duk tengah pergi perang tu, maka dia buang dengan saing-saing dia, pengikut dia. Mestilah dah tak guru sendiri pergi. Anak murid cakap lipat, bila-bila tak segi pun, pergi lah juga. Nak kata gua anak tu. Dia kata, adakah kamu tahu akal amalan yang lebih afdal daripada amalan yang kamu berada di dalamnya? Kamu tahu tak, ada lagi amalan lebih afdal daripada perang jihad ni? Yang mu duk ikut aku sungguh gitu mau lalu nak pergi perang ni, merasa pahala besar benar dah tu. Mengingat ada lagi pahala lebih besar. Maka kata mereka itu, anak murid dia kata, tiada kami tahu yang demikian itu. Hamba tahu perang jihad ni paling besar sekali. Ramai orang gila nak mati lah ni. Gila nak hidup tak sih. Mati pada jalan Allah lebih mudah daripada hidup di jalan Allah. Katanya Abi Ali Al-Jufri kata, ramai orang nak mati di jalan Allah tapi nak hidup di jalan Allah sokah habuk tak sih. Sebab apa? Mati jalan Allah mudah, hidup di jalan Allah tu payah. Ramai orang nak menghancur, nak membangun tu tak sih. Nak menghancurkan negara ramai tapi nak membangun negara, membangun masyarakat, membangun jiwa manusia, tak ada orang. Maka betul kau ajaran Nabi Muhammad lagu tu. Menghancurkan dan mematikan orang. Ajaran Nabi Muhammad menghidupkan orang. Membangun ke orang. Maka kata Ibnu Mubarak, aku akan jelaskan yang demikian itu. Apa aku nak royak? Mu tak tahu? Itu seorang laki-laki yang memeliharakan daripada kejahatan. Sedangkan ia menanggung kepapaan. Tanggung, tak buat benda jahat, tak mencuri, tak gapo, tapi dia sabar. Dia miskin. Dia tak mencuri. Dia jaga kehormatan dia. Dia tak tipu orang. Dia tak gapo. Dia susah. Dia perlu kepada duit. Tetapi dia jaga kehormatan dia, ingat Allah Ta'ala. Maka ia bangun daripada tidurnya pada waktu malam. Maka ia melihat kepada beberapa orang anak yang kecil. Maka apabila hidup miskin tetapi dia jaga maruah dia, tak curi, tak gapo, maka dia bangun tengah malam. Dia pun tengok anak dia tidur, pakai baju carik, seluar carik lagu tu. Kain selimut ada, tidur dalam bawah peti pun ada. Ada tidur boleh makan ais kering. Boloklah hidup miskin, susah. Dia bangun, dia tengok anak isteri dia susah hidup dengan dia. Sedangkan tidur dalam keadaan terbuka sekalian tubuh mereka. Tak ada kain selimut. Susahnya. Seorang lelaki yang susah tapi dia jaga kehormatan dia, dia tengok bangun tengah malam, dia pun tengok anak bini dia susahnya lah hidup dengan hamba. Lembek-lembek betik sawah, kain selimut tak ada, pakai tidur rata. Guling kat tu, guling kat ni. Pok kita ada pitih tapi tak si beli kat anak-anak. Tak sawah. Pada pitih bayar. Hak ni dia tak ada pitih ni masalah dia ni. Maka ia menutup mereka dan menyelimutkan mereka dengan pakaian dia. Allah sianya lah ke anak hamba sejuk. Dia pun ambil baju dia, buat kain selimut ke anak dia. Mudah kan nampak dia? Oh ni perang, ketah. Ya. Perang antara hidup dengan mati. Kawan ni tengok anak saja. Keadaan mana lebih mulia? Maka amalannya itu terlebih afdal daripada amalan yang kita kerjakan di dalamnya ini. Lebih afdal lagi. Suasana tu penting. Perang tu suasana hebat dah. Tetapi suasana yang lebih hebat di sisi Tuhan, seorang laki-laki tengok anak dia bangun malam, tengok tidur tak ada kain selimut.
Dia pun ambil kain selimut dia, selimut ke anak bini dia. Hak tu lebih afdal lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalla maluhu wa kasura iyaluhu wa hasunat salatuhu lam yaghtab ahadan minal muslimin kana ma'i yaumal qiyamah ka usbu'ai hatain. Siapa yang sedikit hartanya, yakni orang miskin, tak ada harta, dan banyak keluarganya, anak ramai, pas orang-orang tu bik. Ingat nak bajet setahun sekali, apa ni bulan sekali tu bik. Oh berat lagi ni bulan sekali tu bik. Berat, lagu mana sipir tak tahu. Dalam nipah tu selalu lekat. Dalam nipah, 60 hari, 2 bulan, tolak 2 bulan, 10 bulan, hujung tahun boleh pula. Awal tahun sore, hujung tahun sore. Nampak? Jadi kembar tahun ni panggil. Lekat, cepat selajak. Dalam nipah tu selalu. Yang nipah tak boleh lagi setubuh. Lepas pada nipah tu selalu bismillah, lekat selalu. Tak ada nak senggai. Maka anak ceretik, ya jujuk. Tapi orang susah. Pakai seluar buruk. Duk basuh waktu tu. Baju betik sawah. Cari seluar. Tak sawah ke? Baju cari. Anak-anak pakai telekung. Kau si kau dah belai, kau tu belai, kau ni. Iaitu banyak isteri. Bukan kata banyak anak, isteri pun ramai. Hoi, tak ada pitih pun menikah ramai juga kahwin ni. Dan banyak sembahyang. Tetapi dia orang baik, jaga hubungan dengan Tuhan semaya. Tetapi ia tidak mengopak, tak kecek. Tak ada istilah kata, hamba ni miskin, tak ada kau bantuan daripada mana-mana kakah ni. Badai kebajikan ni kau tak buih dah. Ada tak? Senyap tak kata berapa. Reda sungguh. Dia kerja pun sekadar boleh lagu tu. Tak mengopak pada mana-mana orang Islam. Tak mengopak kepada orang kaya. Tak mengopak. Tak royak kata apa tak tolong hamba ni. Hamba nikah pada lapak. Pakai baju gitu ya tak bersaling. 4 tahun dah tak beli baju kau anak bini. Anak-anak tu separuh kampung tu anak dia saja. Orang kampung kalau main mana-mana tu anak demo suhu. Caya ia bersamaku, tengok Nabi jamin. Kehidupan orang lagu tu lah. Kalau reda, kalau comel molek, nescaya ia bersamaku di dalam syurga seperti 2 jari tangan ini. Ia mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah dia gini. Maknanya duduk dekatnya dengan hamba. Dia seorang lelaki yang lagu ni dengan aku ni, lagu ni dalam syurga. Dah lah duduk dengan syurga dalam Nabi tu. Kalau duduk jauh pun tak apa dah. Allah tak erti nak rayak dah. Tapi Nabi kata dah lah duduk sekali dengan aku dalam syurga. Ni. Duduk dekat pula dengan aku. Allah Rabbi. Lagu mana? Dan lagi tersebut dalam sebuah hadis Aisyah. Wallahu a'lam. Buat kita pun nak jadi tasawuf dah lah. Tak siwi makan kau anak. Sengeling pakai baju buruk kau anak. Bukan lagu tu maksud dia. Kalau orang susah sungguh. Ada orang ni kedekut. Nikah kedekut. Kaca air sendiri. Tak siwi kau bini. Kaca air melu. Bawah meja. Tak siwi kau bini nampak nak minum melu juga. Apa jenis tok laki lagu tu. Tu kedekut panggil. Bukan kata tasawuf. Kedekut. Tanya soalan di live ustaz dikira dakwah ke? Orang yang tanya soalan kat ustaz ni boleh dapat amal jariah yang berterusan walau dah mati ke? Ya? Dalam kitab sebut hamba tak tahu hadis ke apa. Satu soalan itu 3 orang. 4 orang boleh manfaat daripada satu soalan. Pertama, orang yang bertanya, dapat manfaat. Kedua, orang tak nanya tapi dia dengar. Hamba dengar juga soalan ni jawapan. Ketiganya, orang yang beri jawapan. Kerana beri jawapan, boleh pahala. Keempatnya tak tahulah. 3 golongan manusia. Satu soalan, 3 golongan manusia boleh pahala. Hojo jawab boleh pahala. Hojo nanya boleh pahala. Hojo dengar pun boleh pahala. Kadang-kadang ada orang malu bertanya tapi kita tolong tanya ke dia. Maka boleh pahala. Boleh pahala. Berterusan ya, selagi mana live ni wujud, selagi mana YouTube ni tak tutup kau apa dia, boleh pahala lah. Gitulah lah. Kalau hak molek, kalau hak tak molek kak, gitulah. Kita nak buat live, nak buat gapo dia ni sebab apabila kita mati benda ni ada lagi. Kalau benda ni jadi dosa,
berteruslah dosa dia. Kalau jadi pahala, berteruslah pahala dia. Lepas solat subuh dan asar, boleh qada, boleh qada. Tetapi afdalnya jangan qada pada dua waktu ni. Qada pada waktu tidak ada larangan. Tapi kalau nak qada juga, sah hukum dia, tak ada masalah apa. Saya baru nak belajar agama, boleh qada, bagi nasihat. Pertama, kita nak belajar agama, minta doa dengan Tuhan, beri keikhlasan dan kesungguhan dan istiqamah di dalam nak belajar agama. Minta dengan Tuhan keikhlasan. Kedua, cari guru-guru yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan duk cari orang mengajar semata-mata Wahabi pun mengaji, dengan Syiah pun mengaji, dengan Mu'tazilah pun mengaji, dengan Jabriyah pun mengaji. Ngaji ahli sunnah wal jamaah, orang yang membimbing kita kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Pilih ustaz-ustaz. Jangan kata dia soho. Tanya orang-orang alim dulu, ustaz ni lagu mana? Dia soho ni. Ustaz ni kata Wahabi. Tak sedap mengaji. Kalau orang ni kata Wahabi, tak sedap mengaji. Sekalipun dia jerit tengah malam. Jerit. Kada orang jerit pun, tapi Wahabi tak sedap mengaji ya. Sekalipun dia nampak senyap, nampak skema molek, nampak tertib molek, baju pun semak, kemah apa semua, kecek Inggeris-Inggeris sikit, nampak macam intelektual kan. Nama dia Wahabi tak sengaja ya. Ngaji dengan ahli sunnah wal jamaah, sekalipun kecek kapung pueh lagu tu, tetapi ahli sunnah wal jamaah ngaji hak tu. Saya soalan anak dia sedih masa tasmi' Al-Quran, ustaz suruh dia baca Al-Quran. Setahu saya tidak boleh baca Quran tanhid. Apa hukum orang baca dan apa hukum orang suruh baca? Gini, kalau orang tu mari kota, tak payah suruh time waktu lain banyak lagi ke? Kecuali lah darurat. Apa maksud darurat? Seperti dia terpaksa mengulang ke Al-Quran yang kena baca. Kerana kalau dia tak mengulang menyebabkan teringat. Teringat ni menyebabkan dosa orang Quran, maka terpaksa mengulang. Maka ngulang tu dipanggil darurat. Tapi hafalan baru, hafalan bukan darurat. Ya beza. Nak mengulang soal Quran yang sudah kita hafal kerana ingat tu berdosa berbanding dengan nak hafal baru. Tapi kalau tak hafal baru tak payahlah. Tapi kalau terpaksa juga misalnya niat baca zikir. Niat yang kita sebut itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Mohon ijazah amalan zikir asyik. Zikir asyik. Asyik ni hak suhunya asyik-asyiknya bercinta, lagu yang mu tahunya. Zikir asyik ni lagu mana? Asyik-asyik, asyik-asyik. Kau gapo dia tu? Hamba tak tahu deh. Amalan zikir asyik ni gapo dia tak tahu, tak boleh nak royak tu deh. Jadi tak boleh nak bui lah benda hak tak tahu. Hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Nak menghukumkan sesuatu mesti tergambar dulu sesuatu. Ni tak tahu apa dia tajuk ni, hamba tak boleh nak royak ke apa. Faham soalan nisful jawab. Faham soalan tu setengah daripada jawapan dah tu. Boleh ke tak kalau saya selawat ikut audio? Ikut audio. Ikut audio dalam telefon setiap hari. Macam ikutlah dia dengar tu, lepas tu dia selawat ikut. Mohon pencerahan. Bolehlah, tak ada masalah apa. Macam kita teringat ke, kita ikut dah. Misalnya kita baca doa duha ke, Allahumma inna ke, macam-macam kan, selawat doa ke, Allahul kafi, Rabbunal kafi. Dengar tu, tak apa, kita sebut boleh pahala, tak ada masalah apa. Jangan duduk nyanyi. Mayyai, mayyau. Duduk ikut audio tu, ikut selawat sudahlah. Minta ustaz nasihat buat remaja yang suka sebar video lucu. Apa pula ni? Adakah sebar video itu dikira dosa jariah? Dosa pun ada jariah juga. Maksudnya orang yang sebar video itu tak tengok pun video. Tapi dia dah mati. Tapi dia tak dapat dosa. Siapa dia suruh sebar? Ikutlah. Tak syarat video kau apa penting benda tak senonoh ataupun benda jahat. Kalau kita buat benda jahat dan kita sebarkan, dosa orang yang buat lepas pada tu kena pada kita. Kecuali kita bertobat dah, kita berhenti dah, tapi tak boleh nak kawal dah sebab benda tu dah tersebar dah, tak boleh nak kawal, maka dosa kita berhenti sekat tu. Tapi siapa kita mati, kita tak bertobat lagi, kita rasa bagus nak sebar video tu,
maka mati pun dikira. Nabi kata orang yang mengajar kepada kebaikan akan dapat pahala sehingga kalau dia mati pun. Bagi dia pahala dan pahala orang yang buat lepas pada tu. Dan orang yang buat jahat dapat dosa, dan kalau dia ajar orang buat, dia akan dapat dosa kepada orang yang buat lepas pada tu. Isteri saya sedang mengandung anak pertama, selalu mimpi pelik. Ada sekali mimpi orang minta anak. Apa maksudnya Ustaz? Minta nasihat. Tak sebui lah. Mimpi ya. Baca kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas. Minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah diri hamba. Minta supaya jangan ganggu hamba dan anak dalam kandungan. Amal zikir Syekh Abdul Gawarah Nabi Khidir alaihi salam. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Baca pagi 4 kali, baca malam 4 kali. Kalau saya di negara minoriti Muslim, apakah nasihat bagi saya untuk jaga iman saya Ustaz? Biarlah kita seorang saja Islam, yang penting belajar ilmu agama, kuatkan berzikir, kuatkan hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Kuatkan berselawat, kuatkan mengatik, kuatkan belajar ilmu akidah, tu nasihat. Apa hukum kita buat benda sunat tapi kita tak tahu benda tu sunat? Cuma ikut amalan orang tua-tua, dapat pahala ke tak dapat pahala. Semua amalan mesti dengan niat. Kita buat tu kerana Allah ke tak. Benda tu baik, ya. Tetapi tidak dapat pahala kerana kita tak persembahkan kepada Allah. Kadang-kadang ada orang sehari baik, tapi dia tak ingat kata, ya Allah, itu aku kebaikan ni aku sembahkan untukmu. Mu tengoklah ya Allah yang inilah. Maka tak boleh pahala. Likulli mri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat. Dah ia tak niat kepada Tuhan, maka tak boleh lah pahala. Sebab tu hati tu kena ingat semacam. Setiap perbuatan kita kalau rasa baik, belanja orang kedai kopi ke, kadang-kadang kita buat baik gitu lah. Maka kena niat baru dapat pahala katanya ulama. Mesti telitah lagu tu. Lepas tu pahala, jadi kau tak benda tu? Jadi tapi pahala tak boleh kita. Ustaz, bagaimana nak beri hati tenang dan sentiasa redha apa yang Allah takdir pada kita zahir dan batin? Sebab kita lah hamba yang lemah. Saya takut termasuk dalam orang yang tidak redha pada Allah dan takdir Tuhan. Senyap sudah. Belajar senyap kat dengan Tuhan. Tuhan buat gapo-gapo buat lolok senyap ya. Pujuklah hati kita. Hok tak dengar hok jahat ni, pujuklah. Mu nak lawan Tuhan ke? Apa mu tak puas hati dengan Tuhan? Oyak kau nafsu kita. Duk senyap sudah, mu nak marah ke orang lagi dah, tapi dengan Tuhan kat mu nak marah juga. Kita ni setara mana dengan Tuhan? Hamba Tuhan. Tuhan wi sakit setara ni. Lah. Kalau Tuhan wi berat lagi, mu kata lagu mana? Belajarlah. Usaha berobat, usaha gapo. Lah. Susahnya lah hidup, miskin lah, tekan lah. Lah kata. Jadi hamba yang reda. Mungkin hok ni pahala dan Tuhan nak wi rezeki lain kepadamu. Takut jadi tok bomo mari rezeki, temu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani macam tiap-tiap malam. Sekak sakit ni. Tekak hamba sakit ni misalnya contoh mari Nabi Khidir, mari Nabi Muhammad ziarah. Seorang sahabat dia nyakit buasir. Apabila buasir tak lagi balas. Dah sakit. Manga darah duk titik tak sabar dia. Dia. Maka satu kali Rasulullah mari ziarah kepada dia. Maka Rasulullah kata mu sakit, lah suhu orang itu sakit. Maka dia royak cerita kepada Rasulullah. Ni bukan cerita dalam YouTube kau apa dia ni. Ni sahabat buat. Dia kata, ya Rasulullah, semenjak hamba sakit, malaikat mari semacam jumpa hamba. Bukan cerita khayalan. Malaikat mari salam dengan hamba, mari. Bukan khayalan. Ni orang ngadu mari kita. Mari kau ni, khayam. Ni sahabat yang cerita. Nabi ada kata, mu khayam ni, mu kali terpengaruh dengan mu sakit lajuk, mu tekan, mu khayam malaikat. Tak? Nabi kata boleh. Lepas pada tu Nabi berdoa ke dia. Suruh hilang penyakit dia. Lepas pada hilang penyakit tak mari dah malaikat tu. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sekali lagi. Ya Rasulullah, doa biar hamba sakit kali lagi. Weh, lu saat ni mu doa mu sihat, lepas tu mu sakit pula. Sebab apa lah ni malaikat tak mari dah jumpa hamba. Lagu tu. Bagaimana menghadapi masyarakat hari ini yang membezakan darjat B, Pak O.
T20, M4O, Milo, Holik. Dengan apa dia beza ni? Jangan terpengaruh dengan masyarakat yang sudah rosak akhlak dia. Bejat dia panggil. Nah, orang tak ada akhlak ikut dia lah sekalipun dia tu guru ko. Dia mendidik anak watai ko. Orang tak ada akhlak. Dia pensyarah ko. Ni orang bijak belakang meletakkan sistem menghancurkan akhlak manusia ni. Sistem B, apa dia T ko, M ko, Power Ranger ko. Semua ni nak menghancurkan akhlak manusia. Orang miskin. Nabi ajar orang kaya jangan pandai hina kepada orang miskin. Ni tarah sama ngajar tapi demo tahap mana? Ambo tahap Power Ranger dah. Demo raksasa baru tak ada lagi kena naik tahap Power Ranger. Ni kerja iblis belaka. Kerja setan belaka tak menambah ke akhlak manusia, menambah ke perangai buruk, sengkoh hina, kasta di dalam masyarakat. Maka jangan dok layan sangat orang lagu ni. Ikut hak Nabi Muhammad, ikut petunjuk Nabi Muhammad, ajar tawaduk, ajar gapo. Apakah hukum kalau kita masuk bilik ambil bilik air, ambil wuduk tak pakai selipar? Sebab kalau pergi hotel tak ada selipar. Sesok hotel tu tak ada selipar tu. Berkali hotel setengah bintang berkali. Tak ada selipar. Pernah juga pergi rumah orang. Toilet di rumah tu tak ada sedia selipar. Tak wajib pakai selipar. Ambil air semaya tak ada rukun ambil air semaya adalah memakai selipar di tangan. Tak ada. Pakai di kaki. Tak. Pakai kepala. Tak. Maka pakai selipar ni kadang-kadang mewas-was ke orang. Dah kita tengok bilik air dia bersih dah. Ambil air semaya lah. Apa awak pakai selipar? Takut-takut. Takut tu was-was dah tu. Ni pakai selipar. Rumah tu tak pakai selipar. Tiba-tiba kita pergi rumah orang bawa selipar. Nak tunjuk kita tu tasawuf ke? Tasawuf jahil ke? Pakai selipar jalan perak-perak naik ke atas bilik. Perak-perak naik atas jaduh dengan selipar-selipar. Tuai rumah jadi was-was. Hamba tak aja lagi naik dengan selipar lagu tu. Jadi kerja ni gila. Bukan tasawuf. Jadi kalau kawasan tak ada selipar, jangan buat tasawuf lebih pada orang. Hormat tempat tu, jangan pakai selipar. Ni tak erti apa cuma cuci. Minta ngaji. Mengingat mu seorang ngaji ke? Kamu ngaji kitab ke apa dia? Ada orang ni tasawuf tak sedar dengan orang. Rasa pandai, rasa bijak, rasa dia paling istimewa di sisi Tuhan. Hal tu jadi sesak tu. Jadi tak payah pakai selipar. Kadang-kadang pakai selipar tu menyebab permusuhan. Menyebabkan sengkau jahat dengan orang. Kalau kita pakai selipar, lagu mana kita pandai orang tu pakai selipar? Punah dah kita masa tu. Punah dah hati kita. Baik tak payah selipar. Sebab itulah dalam hati tu kena jaga. Bukan jaga selipar, jaga hatimu. Adakah saya perlu minta izin dengan suami untuk hijrah daripada segi pakaian? Pakaian muslimah dengan bernikab. Pakaian wajib tutup aurat tu tak perlu minta izin. Manakala pakaian sunat kena minta izin. Misalnya dia nak pakai warna surai ko ikutlah warna-warna hok lebih-lebih lagi ataupun benda-benda hok lebih lagi. Dia nak pakai totu ko atas palo, dia nampak tasawuf lagi. Ataupun dia nak pakai spray ikutlah benda-benda hok lebih lagi. Pakaian sunat tu kena minta izin, pakaian wajib tak perlu minta izin. Dalam mazhab kita tutup muka ada pendapat muktamad kata wajib tutup muka itu no. Muka dengan tangan ni aurat pendapat muktamad. Maka wajib kena tutup ya. Sekalipun tidak timbul fitnah. Pendapat kedua muka dengan tangan tidak wajib tutup kecuali menimbulkan fitnah. Kena tutup juga. Kalau bini kita comel tak sedut tunjuk depan orang. Waktu jadi balah tu. Jumpa bini kita, kena kat bini kita. Mula sihir bini kita klik balah. Apa jadi balah? Apa kahwin ni kena kat bini kita tu. Jangan tunjuk bini kita. Kalau muka supaya nyepak pun jangan tunjuk. Apa? Muka supaya nyepak tak ada kena. Orang kata pula. Bini dia muka pun kena sepak. Jadi orang kata juga. Jadi molek belakang. Orang muka uduh pun pakai purdah. Orang muka comel pun pakai purdah. Ada orang kata muka comel ya pakai purdah, muka uduh tak payah pakai purdah. Tak boleh, menakutkan. Tak boleh juga, maka kena pakai belaka. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.